Dekat taman-taman ni, kalau orang tiba-tiba datang, dah lama tak datang, tiba-tiba datang, sama ada dia nak berubah ataupun dia nak kenduri. Dua tu. Orang surau dah tahu dah tu pattern. Ni nak datang nak kenduri tu. Dah dengar-dengar lah kan. Dia tengok dekat whiteboard depan tu, siapa kenduri ni, siapa kenduri dah kosong. Dia nak lock dah. Kan? Tapi itulah. Kadang-kadang tu okey tu siap tanya tu. Imam mana imam? Imam mana? Imam. Salahnya yang dia tanya tu imam. Tak bengkak imam tu. Bengkak kecil basah imam tengok orang ni kan. Saya lah imam. Minta maaf lah imam, tak perasan. Sama ni semayang mana? Semayang sini lah. Apa kau tahu asal imam lah? Dah imam pandang depan, salah imam pandang depan. Gila betul orang ni. Itulah dia kan. Jadi Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara bahagia, tuan pengerusi surau, tuan imam, barisan jawatankuasa surau Darussalam, seterusnya ketua pengerusi usahawan penduduk, ketua kampung, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita membicarakan tentang ma'al hijrah. Hijrah ni kalau kita sebutkan, kita faham hijrah ni berpindah lah. Berpindah dari segi bahasanya, berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Dan kalau kita tengok penghijrahan yang paling popular, yang kita faham, yang kita ingat bila sebut hijrah aja, peristiwa hijrah Nabi lah. Hijrah Nabi daripada Makkah ke Yathrib, ke Madinah, ke Yathrib, ataupun namanya sekarang ni namanya Madinatul Al-Munawwarah kan. Jadi itu adalah penghijrahan. Tapi Nabi juga ada beritahu bahawa tidak ada lagi dah penghijrahan selepas Fathu Makkah. Nabi kata tak ada lagi dah hijrah selepas itu. Yang ada cuma niat dan jihad. Yang ada cuma niat dan jihad. Maknanya niat dan jihad ni juga satu benda. Kalau hijrah itu satu benda yang susah nak dibuat, perubahan itu susah nak dibuat, maka mungkin kita terpulang lah. Cuba tengok, tak ada rasa hijrah yang senang. Hijrah ni satu perkara yang susah sebenarnya, memerlukan ada cabaran dia, ada kesukaran dia, ada rintangannya. Bukan semua orang berjaya berhijrah. Dan bila berhijrah ni, niat tu pun susah. Dan begitu juga jihad, perjuangan nak melaksanakan apa yang diniat tu pun bukannya senang. Malam ni kan, saya tengok, saya terkejut ni. Ramai ni, saya terkejut. Sebab tadi waktu semayang tak seramai ni. Faham tak maksudnya? Faham kan? Maknanya ada orang sanggup dia semayang kat rumah, datang kemudian dengar ceramah aja. Dan silap-silap kan tak sempat isyak, dia balik. Ada? Ada tak macam tu? Ada tak? Ada, confirm ada kan. Jadi tak adalah saya smash tahu ya macam tu kan. Jadi ambil lah yang terasa lah kan. Tapi pada saya itulah langkah pertama hijrah. Dia selama ni tak datang, tiba-tiba datang malam ni. Jangan kita sangka pahal datang. Selama ni tak pernah nampak muka kau. Macam tu kan. Cakap seronok tengok kau datang. Datanglah lagi lepas ni. Sama-sama kita imarahkan surah Darussalam. Darussalam ni maknanya negeri yang paling selamat sekali. Inilah tempatnya Darussalam, paling makmur, paling sejahtera. Tak ada yang masuk dalam ni yang rasa macam kusut masa aduh pening kepala, tak ada. Sebab datang semua tenang. Dan dalam majlis ilmu ramai yang tenang. Sampaikan tahap tenang tu, ada yang terlelap waktu dengar ceramah. Itulah ketenangan dia kan. Jadi penghijrahan ni maknanya termasuk juga maksudnya adalah berubah daripada buruk kepada baik, baik kepada lebih baik, lebih baik kepada lebih baik. Kita tak ada yang sempurna. Mana ada manusia yang sempurna? Termasuk yang bercakap ni pun tak sempurna. Kita semua tak sempurna.
tapi insya-Allah kita ada ruang dan peluang untuk memperbaiki diri kita. Itu kita kena sedar. Konsep asas dia, kita tak sempurna. Mesti ada ruang untuk kita perbaiki. Bila bekerja kan, kenapa ada ruang diperbaiki? Sebab tak sempurna. Ada je yang perlu diperbaiki. Naik pangkat, mungkin naik pangkat, tapi bukan sebab dia sempurna. Sebab dia yang terbaik di kalangan yang tak sempurna tu. Tapi ditegur oleh bos, awak dah naik pangkat ni, awak tak boleh buat macam dulu tau. Awak selalu lambat-lambat datang kerja. Saya tak nak lagi dah dengar macam tu. Nampak? Ada kelemahan, tapi diyakini boleh berubah. Nampak tak? Berhijrah daripada tak bertudung jadi bertudung, menutup aurat. Berhijrah daripada tak semayang, dia semayang. Hijrah. Daripada dia kejap-kejap lelaki, kejap-kejap perempuan, dia berubah kepada dia jelas dengan kedudukannya dia siapa. Kan? Tuan-tuan jangan percaya pada orang yang beria-ia membuktikan keperempuanannya, maka dia mungkin bukan perempuan. Saya akan buktikan saya boleh mengandung, maka jantan lah tu. Kalau perempuan dia tak payah sebut, dia buktikan tiba-tiba perut dah besar macam tu ya. Tak payah cerita, siap tunjuk lah. Dia punya pad ada darah, siap tunjuk kembangan tu. Kan? Saya tak tahu, saya tak cakap orang Malaysia ni, orang Thailand ke orang Australia, macam tu lah. Macam tu lah kan. Jadi yang faham-faham, tak faham sudah. Jadi dalam hadis dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya kerana ingin mendapatkan keredaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keredaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya kerana menginginkan kehidupan yang layak di dunia atau kerana wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari. Maknanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amri imma nawa, yang bermaksud sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Maka tengok apa niat kita. Kenapa kau berubah ni? Boyfriend I, dia tak suka tengok I macam ni, dia suka tengok I pakai tudung. So I pakailah tudung. Maka dapatlah bagi suami, bagi boyfriend dia tu suka. Tu je lah. Setakat tu lah yang dia dapat. Kan? Kenapa kau datang suara malam ni? Dapat selfie dengan Samsul Bat, jadilah. Contoh kan? Contoh lah kan? Dapatlah selfie, contoh lah kan? Tapi rugilah kita, sedangkan kita ada niat yang lebih besar dan pahala lebih besar nanti kita kalau kita perbetulkan niat kita. Rugi gitu. Kan? Jadi niatkanlah betul-betul. Kan? Pengertian hijrah ini kan merupakan peristiwa penghijrahan Nabi dan pengikutnya bersama-sama dengan Saidina Abu Bakar masa tu mengikuti jalan apa? Nabi ni keluar, kalau orang cakap Nabi ni melarikan diri, maka tak betul. Nabi tak lari. Allah suruh. Kenapa Nabi berhijrah? Allah suruh, Allah perintahkan. Berhijrahlah kau. Hijrah. Tak ada tidak cuba kita dapat surat perpindahan daripada apa nama ni, Pangkalan apa? Pangkalan Bandaraya bertukar pergi ke Pangkalan Samak. Sekejap. Dengan Samak kat mana tu? Dekat Perak juga lah kan? Tak, dia pergi hantar kat Terengganu, pergi hantar kat Pahang, Ulu Tembeling contohnya. Mulalah minta surat penangguhan. Dengan ini memohon penangguhan selama 2 bulan kerana masih lagi ada beberapa urusan yang belum diselesaikan. Banyaklah kau tak selesai. Dalam tempoh 2 bulan pula jumpa YB sana, jumpa YB sini, sokong supaya batalkan perpindahan tu. Ada. Nabi bila Allah suruh pergi je. Dengar je azan tu datang. Sentuh tak banyak cerita tu. Dulu heboh, susah lah taman perumahan kita ni. Tak ada surau. Dah ada surau, susah juga nak datang. Kan? Datang ramai-ramai. Perubahan tu, biar ada semangat Bilal azan. Tengok ramai. Macam ni. Macam mana lagu nak pilih ni? Barulah Bilal tu boleh select side A, side B. Ini adalah kau, aku kau, kan? Seorang tu sakit perut, tinggal aku. Yang seorang tu pula tinjau daripada luar, alamak, tak ada orang lain, ini mau aku jadi imam kan? Balik dia. La ilaha. Contoh lah kan. Itu semua lah tu kan. Sian betul kan. Jadi
pengertian hijrah ni kita kena faham. Dan bila Nabi keluar, Nabi buat apa? Nabi keluar, Nabi menghadap tentera kafir Quraisy yang tengah mengelilingi rumah ni, nak bersiap sedia nak bunuh Nabi. Nabi keluar, Nabi menghadap, gentleman. Nabi menghadap, tapi mereka memandang dalam masa yang sama. Walaupun mereka memandang, tapi mereka tidak melihat. Mereka tak nampak. Tersebab hati-hati bila bercakap. Ustaz, lama tak nampak? Betul. Ustaz, lama tak jumpa? Okey, betul. Selalu ayat kita, lama tak nampak? Betul lah tu. Kalau lama tak nampak, kan? Dengan Samsul Debat kau cakap elok. Lama tak jumpa Ustaz? Itulah sibuk sikit. Lama tak nampak? Apa hal mata kau? Macam tu kan? Macam tu kan? Tapi itulah yang berlaku pada puak kafir Quraisy. Buka mata, tengok tapi tak nampak. Nabi ambil pasir, Nabi letakkan kat kepala mereka pun mereka tak sedar. Nabi baca waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa alshaynahum fahum la yubsirun. Bila kan tembok-tembok di hadapan mereka, tembok-tembok di belakang mereka, tapi mereka tak dapat melihat. La yubsirun, tak dapat tengok. Baca ayat ni kalau nak elakkan speed trap. Masuk je highway, baca waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim. Berhenti tepi jalan baca. Kono jugalah Ustaz. Mana polis tu dah baca dulu. Tu yang polis tangkap kau, kau tak dapat tangkap dia kan. Tu cerita dia. Polis mengaji ni men. Polis pun dengar ceramah kan. Dia dah baca, pasang waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim. Dia pun dah baca dulu. Tapi itulah kan. Kemudian Nabi berstrategi. Sebab semua jalan dah dikepung. Nabi tak boleh menghadap berdua je. Macam mana? Kita bersembunyi dulu di Gua Sur. Susun strategi, mana jalan nak ikut. Dengar dulu berita intipan-intipan. Kan? Bayangan pada ketika itu Sayyidatina Asma binti Abu Bakar yang membekalkan makanan setiap hari. Kan? Cuba fikir. Pada ketika itu, kan, hantar makanan, adakah ada telefon masa tu? Sayyidina Abu Bakar telefon, Asma, kau hantar makanan kat bukit dekat Gua Sur tu. Atas sikit, belah kanan 3 langkah, kau nampak ada gua kecil, kami kat situ. Ada? Tak ada. Maknanya perancangan. Jangan cakap Nabi melarikan diri, Nabi menyuruh kat situ. Tak betul. Strategi dah susun macam tu. Itu yang kena faham. Sebab tak ada telefon pun masa tu. Tak ada pun komunikasi. Tapi orang kata diselidik dan disiasat macam mana keadaan, dirisik keadaan-keadaan, macam mana kedudukan, kat mana mereka berada. Masa Nabi pergi tu, Nabi ditunjuk jalan oleh Abdullah bin Uraikid yang bukan Islam pada itu. Tunjuk jalan. Dan jalan yang Nabi ikut adalah bukan jalan yang biasa dilalui oleh manusia biasa. Makna nak bagi tahu, nak berubah bukan senang. Jalan dia tak sama. Nak pula dia bekas banduan. Mungkin dia bekas penagih. Bukan senang nak berubah. Dengan tahap masyarakat ni perasan dia lebih baik pada orang lain. Kan? Orang datang masjid, datang surau, pergi surau bukan tentu baik lagi perangai. Memang pergi surau belum tentu baik perangai, tapi ada harapan baik. Orang pergi ke disko belum tentu jahat, betul, tapi ada harapan jahat. Belum pernah lagi ke disko, berhenti sekali, sekejap berhenti, isyak. Tak pernah lagi berlaku tu kan. Tu dia. Jadi datang surau ni ada elok dia. Dan untuk makluman semua, kepada siapa yang belum tahu, saya nak maklumkan, untuk makluman semua, setiap minggu surau ni boleh kata hampir setiap hari ada kuliah. Nak beritahu, bukan malam ni je dia ceramah. Faham? Barang siapa yang datang ke majlis ilmu, Nabi kata apa? Barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Datang balik kan. Dah nak kan. Dia orang tak nampak. Kalaulah kita nampaklah pahalanya berapa banyak, ya Allahu Akbar kan. Tapi salahnya tak nampak. Kan macam semayang kan. Semayang berjemaah berapa kali ganda pahala daripada semayang seorang? Tengok. Berapa kali ganda? Tengok. Tak ada siapa pun yang berselisih pandangan dalam hal tu. Dalam 20 lebih lah, berapa tak ingat, tak ada. 20 tapi tak lebih 30. Tak ada pun. Semua 27 dalam bisik-bisik 27 sama. Tahu. Tapi kenapa tak ramai? Sebab pahala tak nampak.
Pahala tak nampak, nak tengok ni dengan mata hati. Dia terasa nikmat dia sembahyang Jumaat tu. Tadi saya suruh semua ke depan sebab saya nak jamak kat belakang. Saya tengok budak-budak ni, kau sembahyang betul-betul, kau jangan main-main. Alhamdulillah, elok. Anak-anak orang sini baik kan. Tapi adik-adik pun malam ni rasanya macam malam ni je ramai-ramai datang, betul tak? Kan? Kan? Tapi dek, lepas ni kena datang selalu, faham? Datang selalu, bagus. Mudah-mudahan bila datang selalu mak ayah pun ikut, faham? Rajin. Sekali satu malam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam mana dengar suara tu? Anak kita azan tu bang. Steady nampak. Ini tak habis-habis. Waktu maghrib dia datang surau, melur untuk Firdaus. Apa jadi pada melur tu sekarang? Orang perempuan saya tanya, apa jadi pada melur tu sekarang? Macam mana? Melur dah baik belum dengan Firdaus? Macam mana? Yang lelaki diam, saya tanya perempuan, macam mana? Alah sudahlah, tak tengok menyampah pula aku orang kan. Tiba-tiba pula kan. Ada lagi tak cerita tu? Orang perempuan saya tanya ni. Tak, saya tanya, ada lagi tak cerita tu? Macam mana? Baca. Pandailah dia cover lain kan. Kan? Dia salah, tapi itulah dia ujian dia kan. Kita nak beribadah akhir zaman ni tentulah. Ujian kita nak berhijrah, berubah bukan senang. Saya kata tadi, berjalan yang bukan biasa dilalui oleh manusia biasa. Jalan yang senang apa? Tak semayang. Senang. Relax, berhibur, dengar lagu, tengok TV, senang. Besok jalan-jalan, lepak kedai kopi, senang kan. Tak payah buat apa-apa, mengangkang tak payah, kojo pun tak payah, senang hidupnya tu, betul tak? Tapi kita ada tanggungjawab, betul tak? Sebab itulah disebut dalam satu hadis qudsi, Nabi beritahu, Allah bagi tahu, sesungguhnya aku tidak mengurniakan dua keamanan dan dua ketakutan, tapi sebaliknya aku memberikan satu keamanan, satu ketakutan, yakni barang siapa yang aman dariku di dunia akan kutakutkan dia di akhirat. Tapi barang siapa yang takutkan aku di dunia akan ku amankan dia di akhirat. Tu cerita dia. Jadi dengar, dah masuk waktu dah ni, kena semayang ni, zap pergi macam tu. Takut betul dah. Sebab dia dah biasa. Itu sebabnya istilah dia, budak-budak kat sekolah tu, saya nampak dekat pintu sekolah tu, kadang dia tulis, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Bila dah terlampau biasa tak pergi surau, sekali pergi, bukan senang. Tu jalan yang tak biasa dilalui, itu maksudnya. Ibrah pengajaran perjalanan Nabi bukan senang. Kita tak pernah datang. Kita dah berbelas tahun duduk kat taman tu. Apa nama taman? Penggalan Bandar itu nama taman. Bukan nama apa mukim bukan. Lahad. Lahad. Mana satu ni? Taman Lahad ke Taman Penggalan Bandar? Taman besar lah. Jadi dah berbelas tahun duduk di sini, tapi tak pernah datang. Tapi hati dia nak datang. Pernah tak rasa macam tu? Pernah. Mesti ada. Alamak, ni kan kalau aku datang ni kan apa pula orang cakap? Mesti orang bahan dah lah, mulut yang seorang tu tak boleh tahan. Tiba-tiba datang sebab satu rebat kau datang kan? Dia sound macam tu kan? Tak adalah saja tertinggal, langsung balik dia. Jangan macam tu. Ini bukan rumah kita, ni rumah Allah. Jadi kalau orang datang tu senyum, sambut, jom datang, mari masuk. Sonok tengok kau datang, ni kali datang lagi. Dekat taman-taman ni, kalau orang tiba-tiba datang, dah lama tak datang, tiba-tiba datang, sama ada dia nak berubah ataupun dia nak kenduri. Dua tu. Orang surau dah tahu dah tu pattern. Ni nak datang, nak kenduri tu. Dah dengar-dengar lah kan. Dia tengok dekat whiteboard depan tu, siapa kenduri ni, siapa kenduri dah kosong. Dia nak lock dah kan. Tapi itulah, kadang-kadang tu okey tu, siap tanya tu, imam mana imam? Imam mana? Imam. Salahnya yang dia tanya tu imam. Tak bengkak imam tu. Bengkak kecil basah, imam tengok orang ni kan.
Saya lah imam. Minta maaf lah imam, tak perasan. Sama ni semayang mana? Semayang sini lah. Apa kau tahu asal imam lah? Dah imam pandang depan, salah imam pandang depan. Gila betul orang ni. Itulah dia kan. Jadi membiasakan tu bukan senang. Tu sebab cerita Nabi mengikut jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia biasa. Jalan Nabi bukan jalan yang senang. Maknanya berubah bukan senang. Berubah mungkin senang. Nak kekal dalam perubahan tu bukan senang. Silap-silap, teruklah jalan ni, pusing balik, pusing. Tak jadi. Ya? Tak biasa dilalui oleh manusia biasa. Berhari-hari Nabi jalan. Nabi sampai ke Kuba. Nabi membina masjid di sana. Siapa yang dah pergi umrah, pernah pergi umrah, pergi haji, dia tahulah masjid Kuba tu macam mana. Masjid Kuba hari ni dah terlalu cantik dibandingkan dengan mula-mula Nabi buat dengan tangan, dengan kudrat Nabi sendiri. Nabi bina masjid Kuba. Dari Masjid Kuba, Nabi teruskan perjalanan. Selepas itu Nabi sampai ke Yathrib, disambut dengan syair oleh orang-orang Yathrib. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Macam tu kan. Macam tu lah marhaban. Tala'al badru alaina. Syair tu gembira tau. Ini sedih. Tala'al badru. Allahu Akbar. Bagi semangat sikit. Telah datang bulan purnama kepada kami. Oh, tu kan. Wajaba syukru alaina. Maka wajiblah bersyukur ke atas kami. Macam itulah. Bau semangat. Kehadiran Nabi, berebut-rebut semua nak ajak Nabi bermalam dekat rumah dia. Akhirnya Nabi pilih bermalam di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau siapa yang pernah pergi umrah, siapa pernah pergi umrah? Kat tangan. Tak ada yang pergi lagi dah. Tak ada yang keluar daripada Pengkalan ni yang pergi ke situ. Tak ada, belum ada lagi dah. Pengkalan Bandaraya tak lepeh keluar lagi dah. Ada tak? Ada ni saja, takut kena tanya ni kan. Jangan risau, saya tak tanya dah. Biasa saya tanya, saya jawab balik. Jangan risau. Tak, berapa ramai yang pernah pergi umrah kat tangan? Yang lelaki ada tak yang nak pergi? Okay, ada satu. Ada dua. Oh, dua. Menunjuk dia. Kalau perasan, siapa yang pergi tengok masjid dekat Babu Salam tu, Masjid Nabawi tu, Babu Salam tu, pintu besar dia tu, dekat belah luar tu sikit ada satu tembok tinggi. Tembok tinggi ada seorang lelaki Arab dia duduk jaga. Itulah tapak rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dia tak letak label apa pun sebab dia tahu kalau letak label ni ada bangsa-bangsa tertentu pada negara tertentu, dia akan menyembah-nyembah lah tempat tu. Konon ni keramat lah, apalah macam-macam. Tu masalahnya. Tu yang dia tak letak tanda. Tapi itulah tapak dia. Bermalam. Jadi nak beritahu, perjalanan Nabi bukan senang. Bukan senang. Susah. Itu ibrah yang kita kena faham. Nabi perjuangan ni bukan senang. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain bukanlah senang. Tetapi pengertian kita kena faham juga di sebalik penghijrahan itu, ada kalanya penghijrahan itu mesti dilakukan. Untuk apa? Untuk lebih baik lagi. Apakah cabaran untuk berhijrah? Cabaran untuk berhijrah yang pertama, bukan kerana orang tu tak boleh berubah, tapi kerana orang tu tak nampak sebab kenapa dia perlu berubah. Aku okey je lah. Oh, masalahnya okey. Kenapa lah kau suruh aku berubah lah? Kau ni berubah lah, cukup-cukup lah. Apa hal? Aku okey je. Dia akan rasa dia betul. Dia tak boleh ditegur. Dia rasa dia okey. Tetap. Mesti ada perubahan. Contoh dalam bab solat. Dulu mungkin tak tahu solat. Kita belajar jadi tahu solat. Alhamdulillah dah solat dah. Tapi selalu solat lewat waktu. Dah kemudian dah cupil-cupil, nak ada ujung-ujung, nak baru semayang. 5 minit sebelum zuhur baru subuh. Bukan subuh gajah dah tu, subuh dinosaur. Dah pupus dah subuh tu kan. Kemudian dia dah semayang awal waktu dah, tapi semayang seorang-seorang. Improve semayang jemaah. Dah semayang jemaah dah, tapi habis bagi salam bawa capuh balik. Orang Negeri Sembilan cakap bawa capuh tu macam mana orang cakap? Orang KL cakap berdesup lah. Berdesup. Kalau orang Rambau sebut tu menculin, tu lagi laju lah tu. Orang Negeri Sembilan dia kena carilah kamus tu kan.
Kira lagi laju lah tu, menculin tu laju betul lah tu. Kan? Jadi makna kata tak sabar-sabar, hari-hari sakit perut. Tak boleh apa, sakit perut. Sakit baik, orang suruh orang sakit baik, sakit perut dah tu. Hari-hari sakit perut. Dan dia punya timing ni lepas bagi salam, tak tahu hal. Jadi makna kata tunggulah sekejap, imam tu zikir ikut. Astaghfirullahalazim, la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar 3 kali je, takkan tak boleh. Nabi kata apa? Barang siapa yang mengamalkan istighfar setiap hari akan dikurniakan apa? 3 perkara apa? Yang pertama, akan dijauhkan daripada segala musibah. Kan? Dijauhkan daripada bala dan musibah. Yang kedua, akan dilapangkan daripada segala kesempitan. Dan yang ketiga, akan didatangkan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Ini bila imam istighfar lebih sikit dia. Biasa 3, hari tu dia buat 10. Bila lah nak tukar imam ni? Aduh, imam ni pula hari ni lah kau rajin istighfar. Jangan macam tu. Sebab kita kat rumah belum tentu lagi buat sendiri. Bukan cakap semua orang. Ada orang yang buat, saya tahu yang jemaah sini sarung selipar pun istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Start motor. Astaghfirullahalazim. Kan? Astaghfirullahalazim. Lepas tu jalan. Subhanallah, subhanallah. Sepanjang selagi tak sampai rumah tu. Ya. Saya cakap, belum tentu lagi kan. Orang perempuan istighfar bila terperanjat baru istighfar. Astaghfirullahalazim. Masa bila abang balik dapatlah ketul itu. Kalau tak terperanjat memang tak istighfar. Kan? Istighfar lah macam mana pun. Astaghfirullahalazim. Nabi ajak, bila sahabat tanya kaifa nastaghfir ya Rasulullah, macam mana cara nak minta ampun dengan Allah ni, macam mana nak istighfar, Nabi ajak astaghfirullah, paling senang. Jadi kita kalau rajin astaghfirullahalazim, rajin lagi astaghfirullahalazim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, rajin lagi astaghfirullah innallaha kana tawwaba, astaghfirullah innallaha kana tawwaba, siap minta ampun dengan Allah. Astaga Nabi tak ajar. Astaga. Siapa ajar tu? Dalam Facebook, dekat dalam WhatsApp kadang-kadang astaga tak ada Jadi istighfar banyak-banyak. Dan yang kedua, mereka tak tahu bagaimana, kebanyakannya masalah je nak istiqamah. Kenapa susah nak istiqamah? Contohlah semayang, kenapa susah nak khusyuk? Semayang tapi tak khusyuk. Bila semayang tadi Allahu Akbar, Samsul Debat jadi tak datang agaknya. Contoh semayang Allahu Akbar lah, kunci kereta tu atas almari, baru ingat dia letak atas almari kunci tu. Allahu Akbar lah, air panas tadi belum tutup, orang perempuan. Allahu Akbar lah, baju tu tak jahit tepi, main hantar je, lupa jahit tepi tak semayang. Ingat hebat tak hebat tu. Itulah nak beritahu. Sebab apa? Contoh, sembahyang subuh berapa minit agaknya? Sembahyang subuh kita ambil lah 5 minit. Sembahyang zuhur pun 5 minit. Kita ambil lah semua 5 minit. Katalah siap zikir, doa, kita tambah lagi 5 minit. So total berapa? 10 kali 5 50. Kita genapkanlah sejam je untuk menghadap Allah. Lagi 23 jam sibuk benda-benda lain. Itu yang kita semayang pun termasuk yang 23 jam tu. Jadi kalau nak dapat tu, fokus tu penting kan? Fokus tu penting tu kadang tu sebab disebutkan, Nabi pernah sebutkan akan tiba masanya nanti umat Islam dikerumuni oleh bangsa-bangsa seluruh dunia mengelilingi mereka seolah-olah ingin menjamah hidangan. Semua ni macam nak terkam ni, macam nak jamah hidangan. Sahabat tanya, kenapa? Adakah pada ketika itu umat Islam dah tak ramai? Bahkan umat Islam cukup ramai bilangannya, tapi tak ubah ibarat buih di lautan. Dan Allah cabutkan perasaan takut di kalangan musuh-musuh Islam. Tu sebab orang main-mainkan agama kita, orang hina-hina agama kita. Tu belum cerita lagi orang Islam yang lahir salah hari bulan pun hina agama kita. Hafal 15 juzuk, zap buka baju, pembangang nak perempuan tu kan? Betul ke dia kena juzuk ke huruf? Kau tak beza juzuk, sebenarnya 15 huruf ni sebab perangai orang hafal 15 juzuk tak macam tu, bingai macam tu ya, perempuan tu lah langsung kena apa cakap. Tapi penghinaan dah keluar tak? Keluar.
Tu yang belum cerita lagi, ada seekor lagi tu. Ada seekor lagi tu. Macam-macam dia cakap. Sebab apa? Dah tak ada rasa takut. Dulu takut dengan Islam, sekarang tak takut. Tak takut. Kenapa jadi macam tu? Kerana Nabi kata umat Islam pada ketika itu dilanda, ditimpa penyakit wahan. Penyakit wahan ni penyakit apa? Penyakit wahan ni adalah penyakit cinta dunia dan takut mati. Itulah. Faham taknya? Kalau faham, sekianlah ceramah pada malam ini. Macam tu lah kan, tak susah sangat kan? Sikit. Tak, maknanya penyakit wahan ni cinta dunia. Cinta dunia, terlampau cinta dunia. Bila dia cinta dunia, dah tentu dia takut mati. Nanti habislah harta aku ni, macam mana tak sempat aku belanja, tak sempat aku ni, tak sempat aku. Nabi pernah ambil satu ranting kayu, Nabi lukis dekat tanah tu, Nabi buat garisan panjang. Buat garisan panjang Nabi buat. Kemudian pada garisan tu tergantung segi empat tepat. Segi empat tepat. Garisan panjang, tapi dia buat satu segi empat tepat, tergantung. Kemudian Nabi cakar-cakar dekat dalam segi empat tepat tu. Sahabat tanya, apa yang kau lukis tu Rasulullah? Nabi beritahu, garisan panjang itulah cita-cita manusia. Cita-cita panjang. Aku kau tengok hujung tahun ni kau tengok kereta aku punya sport rim macam mana. Dia beritahu hujung tahun ni baru bulan 7, kau tengok hujung tahun ni confirm kau hidup lagi. Tu soalan dia. Kau tengok rumah aku jadi apa, kau tengok aku renovate jadi apa, bulan 12 kau tengok. Dia kata confident sampai satu tahap tu di confident, kan lebih confident daripada confident tu. Macam tu kan. Tapi belum tahu lagi hidup lagi tak bulan 12 tu kan. Macam tu lah ceritanya. Nabi kata itu cita-cita manusia panjang, tapi yang segi empat tepat tu rupanya setakat dalam tu je umur kita. Dan cakar-cakar cala-cala tu, itulah ujian dan dugaan yang datang di hidup kita, menyebabkan kita tak terasa lah tiba-tiba umur dah 50, tiba-tiba umur dah 60. Saya ni pun tiba-tiba dah tua. Ya Allah, dah tua dah samsul debat. Ya, nampak je muda sebelum usia ni. Bukan aku tak dengar perempuan tadi cakap, buka je mas dalam TV nampak tua, kau hajar betul kan. Macam tu lah. Betul, sekejapnya masa berlaku. Betul tak? Betul tak kita cakap? Macam baru hari tu je kita raya, yang marah, ramai orang marah tu. Ramai orang marah raya tu. Kenapa seminggu sebelum raya? Kenapa kita raya hari Selasa? Indon Brunei semua raya Isnin. Lain ke anak bulan yang dia tengok dengan kita tengok. Dia punya marah. Langsung umum raya Isnin, marah juga. Kenapa raya Isnin? Dah tak tentu mana buluh yang mana lamang. Huru haro dia kata. Sekali raya haji seminggu sebelum dah umum, lagi dahsyat. Dah umum, la ilaha illallah. Dahsyat tak dahsyat kan? Tak, tiba-tiba dah habis dah Zulhijjah, korban pun dah habis. Nak masuk ni tiba-tiba ceramah mahal hijrah. Cepat tak masa berlalu? Tu tandanya apa? Nak mati tak ialah ke penghuru-hurai. Tu tandanya masa ni peredaran. Tak ada. Nak mati tu jawabnya. Kan? Betul. Tu tanda kita dah makin dekat dengan kematian. Yang ni sibuk nak masuk kilauan emas ke apa. Kan? Sibuk lagi tu. Batuk pun lagi banyak daripada bercakap. Sibuk dah masuk. Kalau ada yang nak pergi pertandingan tu, boleh escort dia dengan van jenazah tu, tengok. Sanggup tak pergi? Tak, ni bukan saya cakap apa. Kita dah lah. Siap menangis, tersingkir. Aduh, hai parah betul. Kan? Golak acik tu. Batuk lagi banyak baru cakap. Cakap betul tu kita orang cakap ni, kan? Cukup lah. Jadi cepat masa berlalu ni kita makin dekat. Maka kita nak istiqamah tu, penyakit wahan ni cinta dunia terlampau-lampau. Buat rumah sampai kan buat drive thru. Tahu tu pemalih dah masuk dalam. Rumah buat berapa tap kan. Kita buat rumah semakin besar tapi orang makin tak ada, betul tak?
Ubat makin canggih, tapi orang makin banyak penyakit. Betul tak? Jangan kita heboh-heboh. Yang muda dengan sehat mencari duit, tapi yang tua dengan duit mencari sehat. Ya, faham maksud itu? Kata-kata Samsudebat ni memang deep. Ibarat bisik-bisik gelora macam tu kan. Kan Ijat dan Rumi, Ijat dan Arumi, macam itulah. Saya tak tengok, saya tahu tajuk je. Ya. Hari tu saya ceramah dekat Sarawak, dekat restoran Laksa Sarawak tu. Boleh satu perempuan non muslim tegur saya, nak ambil gambar boleh? Saya kata, tak salah orang kan ni? Saya kata, tak salah orang kan? Tak salah, Adi Putra kan? Saya kata, bukan. Gila betul. Terperanjat saya, betul. Saya masuk dalam bilik air tau, tengok dan cermin mana satu tu. Wah, kacau ni. Malam tu dia masuk dalam Instagram, dia tag saya. Bukan Adi Putra, bukan Mak Kilau, bukan Samsul Yusof, dia kata. Baru sadar kan, balik rumah agak dia tengok balik kan, baru dia perasan bukan. Tapi saya tak terbawa-bawa pun dengan tu. Saya dah biasa. Kan, saya dah biasa lah macam tu kan. Tapi itu dia. Dunia sementara. Kita cakap dengan suami kita, oh suami kita lah, ni suami I lah, segala-galanya isteri I, sementara. Aku tak main lah makan kedai ni kan. Tak maaf lah, bini aku masak lagi sedap lah. Besok tu sama dia makan dengan kita kat kedai. Kau faham kau? Bini aku mati dalam tadi. Cakap apa? Kan? Suami I bagi I 2,000 sebulan. You ada? Oh, siap sound orang lain. Suami I bagi I 2,000 sebulan. Malam tu suami mati tercakit sudu. Oh, perempuan ni kata, abang tercakit sudu mati. Hilang 2,000 sebulan. Mana tahu? Tak, ni bukan cakap main-main. Sahabat saya seorang kerja di Seremban, Ustaz Amir. Ingat seorang sahabat saya, dia kerja kat Baitul Mal Negeri Sembilan. Isteri dia 36 tahun meninggal dunia dalam tidur. Anak kecil-kecil lagi. Nak cakap apa? Jangan suka mana golak. Kau rasa umur kau panjang lagi, belum tahu lagi tu. Kan malam kan tidur, besok dah tak bangun. Lepas tu mulalah orang tu, patutlah malam tadi dia gelak kuat sangat. Nak mati rupanya. Ada mulalah teori yang perempuan tu. Kan? Patutlah dia lain macam je. Aku dah cakap dah. Kan? Contohlah kan. Ada je teori-teori tu. Tak, mana tahu sementara. Rumah besar. Mana sama? Kita tengok, oi, rumah tu cantik, aku besok duit aku nak buat rumah macam tu. Betul tak dulu? Tiba-tiba hari ni orang tak peduli dah rumah tu. Lambat lagi rumah besar hari ni. Sementara bawa kereta baru, parking depan ni. Saja je parking depan ni. Pergi surau. Biasa tak pergi surau. Sebab dah beli kereta tu, kena parking. Kawan tak tahu dia beli kereta. Assalamualaikum, salam. Dia bagi salam lah tu. Orang tak pandang. Assalamualaikum. Oh, mak rajin nak bagi salam. Dia suruh tegur kereta dia ni. Baik tegur. Oi, kereta baru ni? Tak ada lah. Dah 2 hari lah. Cik ayat dah. Macam tu kan. Berapa lama baru? Silap-silap bayar dah tak rasa baru dah. Lepas tu dah ada kereta lagi baru lagi. Nampak tak? Motor baru lagi tak terasa. Lepas seminggu orang tak peduli dah motor. Betul tak? Ayo. Tu sebabnya apa benda yang kita nak langgar kan? Kerja akhirat. Kalau kita tahu nikmat akhirat tu, kita datang penuh majlis ilmu macam ni. Barulah seronok penceramah tu ceramah. Saya dah biasa macam ni. Kesian penceramah yang datang sekali-sekala tu. Maka kita lihat pada muka surat 36. Oh, tak bawa buku je. Tak apa. Kesian guru takmir tu. Biar ada semangat macam ni, dia pun tak jumpa muka surat. Apa-apa pun dia nak pegang. Dia ramai. Pahala dia berbeza-beza ni orang datang ni. Mana sama orang yang duduk depan dengan orang yang duduk tengah dengan orang yang sandar kat dinding? Mana sama? Janganlah beralih, ni contoh je. Kan? Betul lah. Itu saya cakap. Teng 10 maka. Lain macam kau punya ni. Oh, kamat ya. Oh, 10 minit lagi. Tapi itu dia. Ya, jadi makna kita akan kejar. Oh, ke akhirat kita kejar. Dunia, apa lagi? Pangkat kedudukan. Sementara pengurusi satuan penduduk berapa kali tukar dah? Betul tak? Sini pengurusi satuan penduduk kan atau ketua kampung?
Pengurusi kesatuan penduduk. Berapa kali tukar dah? Dia tukar. Dia kadang-kadang tukar sama dia. Yang komplain ramai. Yang pegang jawatan tak nak. Komplain aja. Ada je benda tak puas hati. Surau tu duit ada, program tak ada dia tu. Jawab balik, program ada, kau yang tak ada. Macam tu je. Datanglah kan, datang. Saya kalau ada peluang pak, memang saya pergi suruh kampung mak saya tu, jumpa orang kampung tu, jumpa kawan-kawan arwah abah tu, jumpa balik. Ya. Berjemaah datang. Ini tak. Ada satu tu saya jumpa. Tengoklah kang, mesti ada. Saya nak tengok ada ke tak ada kang. Ada orang lepas dia semayang, lepas dia ceramah kan semayang isyak. Saya tunggu kat luar. Akan ada yang tak semayang. Tengoklah. Wah, tengok lagi ni macam mana. Ada hamba Allah ni, saya tak nak sebut negeri mana, daerah mana. Ustaz ambil gambar boleh tak ustaz? Pergilah semayang dulu. Saya dah cakap ambil gambar, pergi semayang dulu, pandai ambil gambar. Alah ustaz, ambil gambar. Allah boleh lah. Pergilah semayang, rumah dekat. Hah? Semayanglah kat dalam, rumah dekat. Semayang kat rumah je lah. Kau dah halang semayang masjid, kau pergilah semayang. Ada satu kampung lagi, semayang bila boleh ustaz? La ilaha illallah. Bayang, saya hilang hujah. Bayangkan Samsul debat tak dapat nak jawab dah. Alah semayang bila boleh ustaz? Jom ambil gambar. Ambil gambar. Lepas ambil gambar, saya ingat dia bergurau ambil gambar, lepas tu dia masuklah semayang. Ambil gambar, dia start motor, dia balik. La ilaha illallah. Jangan risau, siapa nak ambil gambar boleh, tak ada masalah. Lepas ni kang ambil gambar, tapi semayang isyak dulu. Saya dah jamak, saya tunggu kat luar. Saya nak tengok berapa ramai. Period dengannya dah tua bangko, period apa mana macam tua yang cakap. Tak koring-koring dah umur 65 apa benda betul. Dan jawatan tengok bertukar-tukar, YB bertukar-tukar, ketua bertukar-tukar, pegawai daerah. Dia pegawai nombor 1 dekat daerah Lahad ni. Lahad di sini daerah dia apa? Lahad ni ada pejabat daerah Lahad ada. Kinta. Betul aja. Ni, ini dia DO, pegawai paling besar nombor 1 ni. Dia dekat pejabat daerah, dia nombor 1. Ya. Steady dia. Tiba-tiba dekat tiang surau tu macam ni. Pahala pencet. Cakap apa betul tak? Bukan cakap orang lain, Samsul debat macam tu. Saya dulu legal advisor, pengarah undang-undang. Kan? Pengarah undang-undang, penasihat undang-undang. Sampai masa pencet. Masa tu saya dah tak tahu mana satu part time. Ceramah aku jadi pengarah. Kenalah bersara. Bersara dapat kad pesara. Tunjuk dekat hotel dapat 10%. Masa dia akan sampai, saya dah bersara. Hilang jawatan, hilang pangkat. Dulu orang tabik kata dah tabik, tak ada tabik lagi dah. Cuma orang jumpa kat luar adalah soal, tuan, macam tuan, sihat dah tuan, lama tak jumpa tuan. Tu je lah, setakat tu. Dulu menggigil-gigil nampak. Kita dah tak ada kuasa. Kan? Apa yang kita nak banggakan? Tak ada. Sampai masa nak angkat barang pun tak terdaya. Sekarang bukan main lagi. Minum sekarang. Sampai masa orang suap panggil kita. Orang tu berberak pelatak sampai hari tu. Betul tak sampai masa, betul tak kan? Sampai masanya. Jadi kenapa? Jadi nak berubah jangan tangguh. Berubah sekarang. Ya. Mak kata semi value tu, hari ni post, semalam sampai. Nak berhenti postman tu, gila betul. Macam mana buat ni weh? Hari ni post, semalam sampai. Macam mana nak buat? Gila tak gila? Weh, aku dah post dah tadi, tahu dah sampai dah semalam. Macam tu lah kan? Rupa-rupanya hari ini post 1 malam sampai. 1 malam dan semalam seerti, penggunaan tak sesuai. Iya, kerja main-main dahsyat itu kan. Orang mana lagi dah dengar Menteri Kerja Raya punya cakap. Dulu masa dia cakap, semua orang tunggu ke depan TV tu. Masa komplek mahkamah yang guntuh shilling tu. Betul sih, macam mana boleh guntuh shilling ni, boleh jadi macam ni? Memanglah ni manusia bikin, bukan Tuhan bikin. Langsung senyap wartawan tu. Betul juga lah dia cakap kan. Ayah mana.
Oh, legend lah dia, memang legend lah. Dia jawab tu straight je. Tak ada. Samsul debat pun tak fikir lah jawapan dia tu. Ya. Tapi itu dia. Sementara je sifatnya dunia ni kan. Jadi janganlah kita beria benar. Janganlah kita terlampau nak mengejar kaya. Percayalah cakap saya. Kejar kaya sampai bila-bila pun tak kaya. Sebab apa? Sebab jangan risau, ada orang lagi kaya daripada kita. Tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Kejarlah bahagia. Orang perempuan sudah-sudahlah menangis sebab jantan buat apa, rugi aja. Faham? Menangislah kerana Allah. Orang perempuan, kau menangis kerana drama cukuplah. Suamiku seorang pendosa. Tak payah kan? Faham tak perempuan? Jangan lagi dah menangis sebab lelaki. Faham? Apa dia nak bila lantak setuju je. Faham? Orang asal tepat pula dah. Aduh, tak contoh. Macam tu tak mau setuju. Tu bagi contoh tak setuju dah. Sip lah korang kan. Nampak macam mana? Saya test saya kan. Saya cuba ya. Dia bab tu jangan sensitif kita kan. Tak habis tu tak kan. Cakap macam mana? Tapi betul menangis. Itu sebab 7 golongan yang mendapat naungan arasy Allah yang mana tak ada naungan selainnya. Nombor 1, seorang pemimpin yang adil. Kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah pada Allah. Ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Keempat, orang yang berkasih sayang bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya tapi menolaknya kerana takut kepada Allah. Bukan mana perempuan buruk dan miskin boleh. Kalau dah kaya dan lawa pun kau tolak, yang buruk lagi tak selera, macam tu lah. Yang keenam, tangan kanan sedekah, tangan kiri tak tahu. Dan begitu juga yang ketujuh, orang yang duduk bersendirian basah pipinya dengan air mata kerana mengenang dosanya kepada Allah. Jadi kita menjadilah golongan yang macam itu. Itu cita-cita kita. Sepatutnya kita berubah sekarang ni. Berubah apa? Yang pertama, kejarlah apa disebut sebagai hidayah supaya dapat beza benda buruk dengan benda baik. Kalau kita tak ada hidayah, benda buruk rasa baik, benda baik rasa buruk. Nak pergi negeri surau ni amat, nanti kau orang cakap apa pula? Ingat ya, barang siapa beribadah kerana manusia, hukumnya riak. Tapi barang siapa yang tidak beribadah kerana manusia, hukumnya syirik. Amin. Sebab seolah-olah ada lebih besar pada Allah menyebabkan kita tak solat, menyebabkan kita tak beribadah. Jangan main-main. Nak datang aja. Datang je ke surau. Jangan kita rasa kita je yang terasa sendiri. Setan tu bisik. Memang setan tu mengacau kita. Kan Nabi pesan dalam khutbah terakhir Nabi. Khutbah terakhir Nabi kita. Sebab ramai yang baca tu. Terpampang tu. Tahu tak tu? Itu bukan ayat apa tu? Bukan ayat berniaga tu. Tu tengok tu. Yang panjang tu. Tu khutbah terakhir Nabi. Dalam internet pun ada. Tengoklah. Nabi kata, sememangnya iblis dan syaitan itu berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, tapi mereka tidak pernah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara kecil. Allahu Akbar, maghrib lah, tak apa, yang penting kau semayang, lek lu. Nak siap lagi semayang? Tak apa, tunggulah akan iklankan semayang lah. Tunggu iklan drama. Lepas tu iklan, zuap, lari ambil wuduk dia semayang. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Macam dah habis je iklan tu. Dah semayang maghrib 1 rakaat je. Kita daripada rumah nak pergi, nak pergi surau lah, nak semayang kat surau. Alah, relax lah, yang penting kau pergi. Orang lain tu lagi lah langsung tak pergi. Kita pun slow, relax je, macam tak ada tergagak sangat. Pasal tu, jangan laju sangat, bahaya jadi apa-apa sekarang. Yang penting kau semayang. Masuk rakaat kedua, ketiga pun tak apa, yang penting kau semayang. Tak ya pula. Relax je, parking, tengok orang dah habis semayang. Tak apa, kau salam je. Dia orang kan tahu pun kau tak semayang. Sudahnya langsung tak semayang. Nampak? Itu cara liciknya syaitan. Nampak tak? Syaitan ni memang dia akan duduk, dia akan kacau kita tengah semayang. Allahu Akbar. Dia tiup hidung. Dah kata. Dia gemar duduk situ tu, dia gosok-gosok, ada tiup-tiup. Nabi dah kata pedulikan. Itu semua syaitan. Dia mengacau kita. Dia tiup kat telinga. Perasan tak? Lepas bagi salam dah tak gatal pada telinga tu. Gatal tu yang sami Allahu liman hamidah. Katakan. Dapat hilang. Tapi tak adalah hilang gatal pun. Memang macam tak ada apa-apa pun.
Tempat favourite dia pelipat-pelipat ni, pelipat siku, ketiak, pelipat ni, celah-celah punggung. Oh, itu main favourite dia. Dia tiup, rasa keluar angin ke? Kentut ke tidak ni? Oh, teringat ceramah tu. Oh, ni setan, ni setan. Setan. Tapi kalau dah membobok bunyi mam, dah setan. Orang belakang tu, kau lah setan. Kan? Dia dua ya, dia dua je hukum kontut ni. Dua ya. Pertama, syarat kontut adalah nak mengabarkan, nak menyatakan cukup syarat kontut tu. Pertama bunyi, atau kedua bau, menyinggah bau. Woi. Umat siapa pula membalas potai ni? Hilang Fatihah imam tu, mana tahu lagi. Kan? Tu jago tu. Kan? Jadi, mana kata yang dua ni kita kena atasi dengan cara apa? Bila kita katakan tadi, bila ada halangan-halangan, ujiannya adalah dari segi hawa nafsu kita. Sebab cintakan dunia, pangkat dan sebagainya, maka nak lawannya adalah dengan berjihad satu, yang kedua mesti dengan ilmu. Halangan untuk orang berhijrah, pertamanya adalah hawa nafsu, yang keduanya adalah tidak yakin. Itu halangan dia. Contoh maksud saya tadi, hawa nafsu apa? Nak pergi surau, siap pergi surau. Pergi mana bang? Pergi surau. Isteri pun cakap, bang, bukan abang nyanyi nak makan sama ke malam ni? Habis. Yelah, tak apalah, besok je lagi surau. Tak pergi. Kalah dia dengan nafsu nak bersama dengan isteri dia makan sama. Dia cakap, abang kata nak pergi pasar malam. Habis. Isteri, anak-anak. Nampak tak? Jadi, hawa nafsu satu je. Kena lawan. Abang kata nyanyi nak makan sama malam ni. Abang pergi surau sekejap je. Imam biasa baca tak panjang. Nanti kan balik kita makan sama. Okey. Abang kata pergi semalam. Lambat lagi tutup semalam tu. Selagi abah tak cakap tutup, tak tutup semalam. Abah dia pula cakap tu kan. Steady tak steady abah dah kan. Ya ke abah? Iya, ini abah kot, kata kan. Suami abah ni pun lepas semayang ni balik dengan okey dah, jom pergi semalam. Okey je. Settle semayang jemaah tu. Nampak tak? Steady. Macam tu lah. Kemudian tak yakin. Kenapa tak yakin? Contoh. Kita tadi cerita perpindahan, dapat surat kena pindah tempat lain. Lepas tu seorang, contohnya, ada isteri-isteri tak nak ikut suami pindah sebab dia tak nak pindah kerja. Nanti macam mana dekat sana, susah nanti, kawan macam mana. Lepas tu macam mana, saya kadang duduk kampung. Ada orang tak nak ikut suami dia. Suami dia berhijrah pergi ke Perak, Darul Rizwan, dia tak nak ikut. Contoh. Tak kisahlah, pindah ke UK ke, pindah ke Melaka ke, Kanada ke. Apa hal lah, tak nak lah pergi sana. Dia dah biasa duduk bandar, tak nak duduk kampung. Apa ada kat kampung tu? Kata, orang ajar ni bini. Ikutlah, rezeki ada di mana-mana, betul tak? Rezeki siapa bagi? Pandai orang sini jawab. Rezeki Allah bagi ada 3 perkara kena faham. Pertama, punca rezeki Allah tentukan. Pertama. Kedua, berapa banyak Allah tentukan. Ketiga, bila kita dapat pun Allah tentukan. Kenapa kita nak pertikaikan? Nanti habislah kat sana. Kau nak makan apa? Kat sana. Susah berniaga pun susah. Orang Indon tu mati-mati melemas pun sanggup datang Malaysia. Dia kata datang Malaysia ni goreng selipar apa laku dia tu. Tak, itu ayat orang Indon cakap tu. Kan? Tapi tu dulu. Kan? Tapi maknanya kita ni kena sedar lah. Kadang-kadang kita, ni habislah kita. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 100 Allah beritahu, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ard muraghaman katsira wa sa'ah. Barang siapa yang berhijrah fi sabilillah, di jalan Allah, niat kerana Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah ni tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. So apa kita takut? Kadang-kadang tak ada keberkatannya bila kita tak yakin. So tak yakin, apa ubat dia? Belajar ilmu. Pergi majlis-majlis ilmu, pergi kuliah, baru faham, datang kuliah ilmu. Orang perempuan jangan melawan je. Orang perempuan senang masuk syurga, tapi you all yang tak nak. Faham? Taat perintah suami. Dia mula fikir itu fikir mak. Betul. Kita belajar ilmu. Bak kata orang cantik toluk, pantainya landai, tambik perahu tepi kuala.
Biarlah buruk kain dipakai asalkan penuh ilmu di dada. Kena belajar. Oh, rupanya macam tu. Oh, macam ni. Barulah kita yakin. Datang majlis ilmu, oh macam tu. Kenapa kita boleh datang? Kenapa kita boleh semayang hari-hari? Tanya orang yang boleh semayang dekat surau hari-hari, sebab dia dah dapat rasa kelazatan solat berjemaah. Itu dia. Dan jangan bangga diri pula, tapi sebut, ya Allah, berikanlah aku kekuatan agar aku terus berjemaah dekat surau ni, Allah. Macam tu. Kan? Sebab hati kita ni boleh berbolak-balik. Malaslah pergi. Ada je ujian. Merajuk sebab bila buat gotong royong, ramai-ramai, ada tak gotong royong makan masak hari ni? Tak ada. Tak ada lah. Tak ada makan kau ini. Ni ceramah ponik ni ada makan tak? Contohlah kan. Dia goreng mihun. Mihun ke? Takkan mihun. Darussalam kot. Ini level-level Brunei tu. Contohlah. Dia goreng mihun ramai-ramai. Bungkus-bungkus. Sekali dia yang goreng, dia tak dapat. Tak apa. Aku tak nak datang surau lagi dah. Janganlah macam itu. Rezeki tak ada dah, kata bahagian kita tak ada. Tak apalah, pahala. Bagus tak bagus? Lagi besar pahala. Dah lah, dia masak, dia penat, dia tak ambil pun. Oh, hebat dia. Ini tak ada, tak apa. Kau tengoklah. Dia buncit pun kau makan mihun. Tak datang lah. Sebulan tak datang surau. Punca naik mihun. La ilaha illallah. Kan? Janganlah macam tu. Belajar tu sebabnya kena belajar. Belajar baru tahu. Oh, rupanya macam ni. Oh, aku tak dapat ni, tak apa. Ada orang tanya saya, Ustaz selalu cakap rezeki tak pernah salah alamat. Tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat mak saya? La ilaha illallah. Pahala kau. Bukan tak sampai. Kita kena tahu rezeki ni tak semestinya sama macam yang kita nak. Malam ni dapat tengok Samsul Rebat, rezeki. Malam ni dapat duduk dekat berapa meter je, rezeki. Kan? Dapat tiang. Tiang bukan banyak pun. Siapa dapat tiang? Rezeki. Contoh. Oh, ni tiang jangan kacau. Ni dia punya. Contoh kan. Masjid mana pergi hari tu kat Batu Gajah ni, dekat ni Tanjung Tualang. So banyak-banyak tiang. Ya kan. Bertuah lah orang sini, tak payah berebut mana. Tiang banyak. Nak rezeki. Dapat isteri pandai masak, rezeki. Bukan semua isteri pandai masak ni. Ada satu bini tu masak sekali pun tidak. Hati-hati umuman. Kejap-kejap bungkus. Hidup ya Allahu Akbar. Membungkus je. Kau tak tahu, kau belajarlah masak. Jaga parut suami kau ni. Nah, ni cakap betul ni. Berubah sikit. Orang perempuan pula. Janganlah suruh tak masak ke. Kau fikir kau punya bos. Kau siap kalau bono nak masak. Tak masak ke. Oh, bini dah berangin. Abang tengok dah bertanya apa binatang dalam tu. Oh, mak dah bertanya. Wah, baru tahu tepat pagi ni. Alamak, kata kan. Tahu. Orang lelaki selalu beras kita beli. Kebanggo nak beras kita beli. Orang perempuan jawab apa? Dia kata beras kita beli. Perempuan jawab apa? Kita masak tu. Tu okey tu. Ada orang tu, beras kita beli. Perempuan jawab, alah beras dia beli. Aku yang bagi duit. Lagi teruk. Kan lagi parah lagi tu kan. Macam tu lah. Jadi berubah. Nabi ajar kita berubah. Yang paling susah, Nabi kata tak ada lagi ada penjelasan selepas Fatu Makkah. Yang ada cuma niat dan jihad. Niat yang baik-baik dan berusahalah untuk melaksanakan apa yang kita niatkan. Punyalah Maha Pengasih, Maha Penyayangnya Allah pada kita. Apa yang kita niat yang baik pun Allah dah kira pahala. Selagi mana, walaupun kita tak buat lagi. Tapi kalau niat jahat, Allah tak kira lagi dosa. Tapi bila kita buat, baru dia kira dosa. Itulah sayangnya Allah kepada kita. Jadi kita pasangkan niat yang baik-baik. Oh, aku nak datang surau lah mulai hari ni. Aku nak berjemaah lah. Saya ceramah di Seremban, ada satu surau Taman Purba, Raudatul Syakirin. Surau Taman Purba saya memang 2 minggu sekali. Tapi ni dah sebulan dah tak ceramah sana. Sebab banyak travel luar kan. Pernah satu pagi ceramah, makcik tu duduk belakang macam tu lah duduk lah. Tepi sikit. Macam tu. Tak adalah, bukan makcik ni, lain. Dia meninggal waktu tunggu nak subuh. Pagi tu kuliah subuh saya batal. Meninggal dia, Allahu Akbar. Dan jenazah dia tu senyum. Dia tak pernah tinggal solat jemaah kat surau. Dan dia rajin datang kuliah. Semua kuliah dia dengar. Sebab saya kata, kita kena kejar benda ni.
Itulah baru namanya kematian yang dicemburui. Kata Abu Lais As-Samarkandi, jaga lisan, jaga mata, jaga hati, jaga perut. Maksud jaga perut, makan makanan yang halal. Jaga tangan kita, buat benda-benda baik. Jaga langkah kaki kita, yang keenam. Dan jaga ketaatan kita pada Allah dan Rasul. Jaga langkah kaki, melangkah tempat-tempat yang baik. Macam besok Sabtu Ahad, kan? Banyak program. Kan sekarang tengah musim mengawan ni. Kena kahwin banyak kan. Musim mengawan lah tu. Jadi kita datang pergi walimatul urus. Itu pun sebenarnya melangkah tempat yang baik. Kita pergi meraihkan pengantin. Nabi kata dekat Abdul Rahman bin Auf, kau buatlah walimatul urus paling tidak seekor kambing. Kata, jamu orang makan. Nabi suruh. Jadi kita pula pergi ziarah. Taut pula silaturahim. Allahu Akbar. Melangkah tempat yang baik. Contoh hari-hari datang surau. Orang cakap, lepas tu balik meninggal. Masa bila arwah ni meninggal? Masa mana dia meninggal? Waktu dia balik dari surau. Kan elok cerita tu. Masa bila dia meninggal? Dia dah tengah siap nak pergi surau. Masa bila dia meninggal? Tengah semayang kat surau. Mana nak? Mati tengah karaoke atau mati tengah sujud? Mana nak? Karaoke. Engkau lah. Aku mati. Dengan mikrofon usung awak ni. Mana nak? Mati tengah menyanyi karaoke ke atau mati tengah sujud? Mana nak? Sujud. Tapi jangan imam. Kalau imam mati tengah sujud, hara jangan main-main. Imam sujud meninggal. Allahu Akbar. Dah orang belakang. Lama lah sujud lagi. Aduh. Yang seorang tu siap tinjau. Belum lagi weh, dia katakan. Yang seorang tu cakap, weh, apa pasal lama sujud? Yang seorang tu cakap, weh, dalam semayang tak boleh cakap. Yang seorang lagi tu, nasib baik aku tak cakap ni. Weh, dah batal semayang kita, weh, kita bercakap ni je ke? Usik imam, tumbang imam. Allah kesian, imam dah meninggal dunia, tapi sebulan tak bercerita baik betul imam meninggal tengah sujud. Macam tu cerita dia. Itu sebab jadi jangan kita ukur dunia ni, tak ada lagi dah. Tak ada lagi dah ukur dunia ni, faham? Semua ukur akhirat dah. Majlis-majlis kahwin tu jangan beria sangat. Bersolek tu panggil orang yang tak tentu dia punya habitat lah. Lelaki ke perempuan. Yang jantan ni, yang menyolek anak perempuan kita, alah sikit aja dia. Kalau dah tak ada orang sangat, suruh mak dia, suruh ayah dia je make up kan. Jangan kita benarkan yang bukan muhrim ni usik anak kita. Dayus bapaknya. Biarkan yang orang tak cukup lelaki, tak cukup perempuan ni. Kalau lelaki, kalau perempuan, itu saja. Perempuan make up perempuan. Cari menantu. Jangan tengok, oh dia duit dia banyak, kereta dia besar. Hari-hari pijak bini kita. Pukul bini kita. Pukul anak kita. Mana nak? Bagus menantu dia, tengok kereta besar, tengok turun, pakai kot, tali leher besar sejadah. Gila betul. Besar sejadah, tali leher. Apa kau taruh mana? Penilaian kita dunia semata-mata. Cuba je. Kamu dah hafal Quran? Saya baru hafal beberapa surah lah. Okey, surah apa kamu hafal? Yang tu ha. Cuba baca Fatihah, pakcik nak dengar bacaan kamu. Macam tu ha. Barulah kaedah itu. Kono cari menantu. Nak jaga. Tapi macam kau baca Fatihah apa tak betul, macam mana aku nak jaga anak aku? Ada sekali tu 3 lelaki datang. Kau nama siapa? Nama saya Duha, pakcik. Mak Duha. Kau baca surah Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili iza sajama wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bagus. Kamu? Nama saya Anas, pakcik. Kau baca surah An-Nas. Senyum budak tu. Lega. Bismillahirrahmanirrahim. Binnas malikin nas. Budak ketiga tu dah berpeluh. Nama dia Yasin. Matilah aku ni. Apalah akal aku ni. Habis budak pertama, kedua. Bagus. Kamu nama siapa? Terus terang, pakcik. Nama saya Yasin, tapi mak ayah saya panggil saya Qul Huwallahu Ahad. Lagi teruk pula. Lagi panjang pula nama gelaran daripada nama betul. Kau tak payahlah macam tu. Kau takut sangat ni. Pakcik nak cuba nak dengar bacaan kau. Cuba Fatihah sikit. Rupanya Fatihah aja cuba. Lega dia. Kan? Ya, penilaian kita ni jangan dunia ni.
penilaian kita ni biarlah menjuruskan kepada akhirat. Ingat ya, sebagai penutup di dalam surah Asy-Syura ayat 20 Allah bagi tahu apa? Surah Asy-Syura ayat 20 Allah bagi tahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Mana nak? Kejar akhirat, dunia pun dapat. Kejar dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa. Jadi kejarlah akhirat. Datang surau, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tengah zikir-zikir balik rumah, bang, alhamdulillah bang, anak kita dapat result masuk universiti. Kira dunia pun dapat. Datang surau, macam-macam dapat. Iya. Malam ni makan ada? Ada ya? Tak minta pun makanan ada. Makanan dah siap belum ni? Nah, kalau makanan dah siap, maka makruh ceramah lama. Jadi macam tu tuan-tuan ya. Jadi itu je kadang-kadang kita. Lepas tu satu lagi, jangan lupa tengok tu wakaf apa tu belakang tu, wakaf pembangunan surau betul? Pembangunan masjid mana? Ni surau ni. Surau ni nak jadi masjid ke apa? Tak. Oh tak. Surau ni kalau boleh datang sumbanglah. Masukkan duit dalam akaun surau ni. Kita selalu datang sini kan, biar ada manfaat dia. Ni semua sumbangan orang ramai ni kan. Aircon, kapet ni dah mula nipis, nampak tak? Kan, sujud tu dah melantun kepala tadi kan. Maknanya lah dah mula dia dah mula nak kapet baru tu. Kan, keceriaan betul. Biar semayang sama-sama selesa, selagi mana orang pakai dapat manfaat, dapat pengalih pahala kan. Jadi jangan kita berkira dengan Allah Taala. Kan, bersedekah. Ya, bersedekah kita bantu. Contoh akaun Surau Darussalam, akaun Maybank apa? Maybank 1550 1423. Faham. Description, doakan saya kaya. Amount RM1. Itu tak tahan tangan amount ni RM1. Itulah yang paling tak terjejas sekali kan. Tak apa. Tak kisahlah, menyumbanglah kita ya. Bantu sama-sama bangunkan aktiviti dekat surau ni. Semua nak kena bayar, aircon nak kena bayar. Kan orang yang datang tu pun nak kena bayar. Kesian orang datang tu jauh-jauh. Saya tak cakap saya, ni contoh kan. Jadi tuan-tuan muslimin, itu sajalah daripada saya. Bak kata orang kan, yang paling penting sekali spirit tu. Semangat hijrah tu adalah ibrah pengajaran dia. Hijrah ni bukan senang. Tapi kita kena berhijrah. Kena berubah jadi lebih baik. Jangan cakap, oh aku dah sempurna, tak ada benda nak ubah. Jangan cakap. Kita masih ada ruang dan peluang untuk berubah. Kita masih ada peluang untuk jadi manusia yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan bila menghadap Allah, kita dah usaha yang terbaik. Kita berubah. Yang paling simple, berhenti mokok. Paling simple. Senyap koma tu, macam tak ada apa-apa, macam tak ada respon tu. Anda tahulah tu kan. Ada seorang tu, saya pap, saya bagi pasal mokok, pap. Lepas tu dia bangun, masa nak isyak bangun, weh. Depan aku tu. Parah tu kan. Sebab apa, Pak Su Samsul Gawar kata, siap Ustaz, pergi belakang nak sugi berapi dia. Sugi berapi. Contohlah, berubah jadi lebih baik mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan sekalian, itu saja daripada saya. Ucapkan terima kasih banyak di atas kesudian mengundang saya pada ini. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir, kembangkanlah menjadi intan. Berubah jadi baik, supaya kita ni, biarlah kalau mati tu menghadap Allah tu, kita tak sagan lah. Biarlah mudah-mudahan lah, adalah usaha kita kan, bawa bakul berisi limau, sangat borek payah naik jinjing. Biar mati di bahar rimau daripada mati digigit anjing. Kau mati kena bahar harimau, satu keturunan cerita bagus. Satu kau mati dulu gigit rimau, steady ya, berlawan dengan rimau, steady. Orang gigit anjing lumpur-lumpur mati apa benda kan. Dan tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur menjemput, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya. Sungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Ingat, siapa nak bergambar, semayang dulu.
Kan kau dah bahan dengan aku kan. Itu saja. Sungguhnya kita jumpa lagi di lain kesempatan. Pokok Sekayu Daun Selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.